Hi Koi. Hi Samuel. Susah kata Koi. Hi Josh Harrison. Wah, Josh Harrison tu Okay, so kita sambung. Tadi sini sudah habis. Okay, so buat. Okay, soalan ni kata ramalkan. Okay, so nombor 2 ni kata ramalkan keadaan manusia dan tumbuhan jika sistem pengangkutan terjejas. Okay, so bayangkan apa akan jadi pada manusia dan tumbuhan jika pengangkutan ni terjejas. Apa akan jadi? Mestilah, okay, untuk manusia, apa akan jadi pada manusia? Kematian? Okay, betul. Kerana apa badan kita tak dapat sumber dia, iaitu tak dapat oksigen dan sebagainya lah. Okay, untuk sistem peredaran darah kita dapat oksigen. Okay. Dan juga tak dapat nutrien yang dibawa oleh darah. Tapi kat sini, kalau kita kata kematian kita tak jelaskan lagi detail. Okay, kita tengok pula dia punya fungsi. Fungsi tadi untuk untuk mendapatkan oksigen dan juga nutrien. Jadi kat sini awak kena bagi tahu manusia, okay. So kita akan mendapat badan kita akan kurang berfungsi kerana kurang oksigen dan juga nutrien. Okay, macam tu. Kalau kata kematian tu boleh, cuma kita kena terangkan mengikut prinsip yang diberikan. So dia kata sini sistem pengangkutan. Jadi kita kena bagi tahu. Lepas dah bagi tahu semua tu baru kata akan menyebabkan kematian. Okay, tu baru betul. Okay, baru dapat markah. So kita bagi tahu sini manusia. Kalau manusia, jadi sistem badan kita oksigen dan nutrien. Okay, oksigen dan nutrien dapat dihantar ke sel badan. Okay, sekejap ya. Okay, so dihantar ke sel-sel badan. Okay, kemudian tenaga tidak dapat dihasilkan dan bahan umum tidak dapat disingkirkan dari tubuh. Okay, so ni manusia. Tengok balik kepada apa yang pengangkutan darah yang bawa. Okay, dari situ awak boleh jawab jawapan dia. Kemudian kita tengok pula untuk tumbuhan. Okay, tumbuhan dia bila tak ada, so tumbuhan tu akan jadi macam mana? Okay, tumbuhan diangkut, macam tadilah diangkut makanan ataupun glukosa dan juga air. So bila tiada dua-dua ni, proses fotosintesis tidak dapat berlaku. Maka tumbuhan juga akan matilah. Okay. Kita juga air.
Macam ni jawab dia. Okay, tak semestinya awak jawab macam cikgu punya jawapan ni. Cuma jawapan cikgu ni di mana markah awak. So kalau awak ada bagi tahu sini sistem badan tidak berfungsi ataupun awak kata tadi kematian, okay, dapat markah satu macam tu. Okay, oksigen dan nutrien tidak dapat, oksigen dan nutrien tidak dapat, tidak dapat. Okay, tidak dapat dihantar ke sel-sel badan. Okay, pun itu markah macam tu. So tak semestinya awak jawab macam cikgu punya ni sebiji. Kiranya kalau ada sama erti, okay, ataupun awak bagi tahu macam ni juga, cara macam ni, so dapat markah. Okay, so cara dia lah. Okay, sudah salin? Okay, boleh. Okay, yang lain dah? Apa yang penting awak nampak jawapan dia macam mana. Nanti boleh buat balik. So bila buat balik, cek balik. Okay. Cikgu dulu masa PMR kan, dulu cikgu PMR lah, awak punya PT3 kan. Cikgu dia PMR dulu, sekolah cikgu adalah sekolah yang merosot dekat daerah cikgu lah, dekat Sabah dulu. Sekolah yang paling merosot. Maksudnya masalah disiplin sangat tinggi lah. Tapi masa cikgu masuk dalam sekolah tu, cikgu dapat kelas nombor 1 lah sebab cikgu punya UPSR not bad jugalah, UPSR cikgu. So bila cikgu masuk kelas tu kan, tapi dalam kelas cikgu tu semua memang rata-ratanya student yang pandai. Okay, tapi mungkin nasib kami untuk dapat sekolah tu lah. Tapi sekolah tu tak buruk. Maksud cikgu sekolah tu sangat bagus. Cikgu-cikgu dia semua bagus. Cuma pelajar-pelajar yang masuk dalam sekolah tu semua pelajar yang nakal. Okay, sebabkan tu keputusan ni merosot. Jadi cikgu dengan kawan-kawan cikgu bertekad bila PMR kami nak naikkan nama sekolah untuk dapatkan lagi banyak result lah yang baik. So apa kami buat? Satu orang kena beli satu buku latihan, tapi buku latihan tu kena different among each other. Okay, so dah beli buku latihan tu kami akan buat. Tapi buat bukan dalam buku tu, kami buat kat dalam kertas. Okay, contoh cikgu punya cikgu dah habis, kawan cikgu yang satu pun dah habis, cikgu akan tukar dengan dia. So bayangkan masa tu, cikgu rasa cikgu dah buat dalam 20 buku latihan. Dalam masa PMR tu, cikgu buat 20 lebih. Okay, buku latihan kami tukar-tukar. Selepas itu banyak knowledge yang kami dapat kerana buat soalan saja. Dan cikgu beritahu awak masa tu cikgu tak baca nota sangatlah. Cikgu baca tapi tak banyak sangat. Cikgu banyakkan jawab soalan. Daripada situ, awak punya keputusan akan menaik. Okay, sebab tu cikgu buat latihan ni sambil tu cikgu berbincang supaya awak boleh faham cara macam mana nak dibuat. Okay. So disebabkan tu kami punya prestasi sekolah meningkat berapa banyak cikgu tak ingat, tapi meningkatlah juga. Kami dapat banyak yang dapat 8A, 7A. Tapi cikgu tak bernasib baik, cikgu cuma dapat 5A saja. Cikgu dapat 5A sajalah. So tak apa, yang penting usaha. Okay, cikgu pun tak sangka cikgu dapat 5A. SPM cikgu dalam 3A, 4B, 1C, 1D. Macam ni SPM lah. Tak berapa bagus sangat, cuma tak kisah. Yang penting awak tahu perjalanan awak dekat mana. Okay, macam cikgu bagi tahu awak, kawan cikgu ada je gagal, tapi sekarang ni businessman yang berjaya. Okay, tak penting tu, penting ilmu. Cikgu dapat walaupun keputusan cikgu macam tu, tapi ilmu cikgu sangat banyak. Okay, sebab orang pun kata rezeki, betul rezeki. Tapi cikgu bagi tahu awak, ilmu tu sangat penting. Walaupun keputusan awak taklah macam cikgu bagi tahu awak, cikgu dapat D. Cikgu dah rasa macam D, kenapa boleh dapat D? Tapi bila cikgu tengok,
Okay, sekarang cikgu dah boleh mengajar awak walaupun cikgu dapat D. Okay, sebab apa? Ilmu. Okay, dulu cikgu tak kisah sangat pasal markah, yang penting ilmu tu dapat. Mungkin nasib cikgu bila cikgu jawab soalan, cikgu tak ikut skema yang diberikan. Cikgu mungkin faham lain, cikgu tulis yang macam tu lah, macam tadi jawapan awak, kematian. Mungkin pemeriksa kematian tak boleh lah dia punya jawapan, so dia kata salah. Tapi kalau awak tengok sistem badan tidak berfungsi, so maksudnya kematian kan? Macam tu lah. So kita tak ikut sangat apa yang ditulis untuk pemeriksaan. Sebab tu kita tak dapat markah yang betul lah. Okay, tapi yang penting awak dapat knowledge, awak dapat ilmu. Boleh faham? Okay, yang D tu cikgu tak boleh tahu lah sebab cikgu tak suka subjek tersebut. Cikgu tak faham pun, iaitu fizik. Cikgu tak boleh faham yang tu. Cikgu hari tu percubaan tu cikgu dapat C. Bila SPM tu cikgu dapat D, cikgu rasa macam ya, fizik. Cikgu pun tak suka sebab cikgu tak faham fizik tu. That's why cikgu boleh ambil bio lah. Okay. Alright, so ini sudah. Cikgu teruskan. Ya, chemistry dengan fizik cikgu lagi suka chemistry lah. Chemistry sangat best. Fizik cikgu tak boleh sangat. Sebab dia banyak pengiraan, lepas tu kena apa cikgu tak faham fizik sangat. Tapi tak apa, itu orang cara macam mana. Walaupun cikgu tak faham masa tu kan. Tapi cikgu cuba jugalah. Mungkin sebab cikgu memang jangan kata cikgu saya tak suka subjek ni, awak tak nak belajar. Cikgu dah berusaha tau. Sampai cikgu pergi jumpa kawan cikgu, minta ajar semua. Mungkin cikgu rasa cikgu memang tak faham sangat fizik tu yang dapat dia. Ataupun soalan dia susah. Tapi memang soalan dia sangat susah. Fizik sangat susah. Untuk orang yang memang otak-otak matematik ni boleh lah untuk jawab fizik. Oh. Yelah, betul lah juga. Chemistry. Chemistry tu bahan-bahan kimia yang kita gunakan semua benda untuk hasilkan satu benda. So tu bahan kimia. That's why cikgu kata kimia tu senang sikit. Cuma fizik sebab dia banyak pengiraan. So rasa macam susah sedikit lah. Tapi dia orang lain macam cikgu rasa susah fizik tu. Kerana cikgu lah, cikgu tak suka fizik. Ke tak suka, cikgu tak faham. Cikgu belajar macam mana cikgu tak faham. Okay, tapi tengok orang, tahu nanti awak belajar fizik awak pun boleh. Okay, boleh angkut. Nak tahu kan? Tak boleh tengok daripada muka saja. Okay, so kita ni sambung. Okay, vena menginjak untuk memastikan darah mengalir dalam satu arah. Okay, betul ke tidak? Vena ada injak atau kan injak yang bentuk macam V tu. Okay. So jawapan dia betul ataupun benar ataupun palsu. Betul. Dalam vena. Cuba nak cikgu sikit lah. Okay, jawapan dia ya, benar. Okay, sebab vena dia perlukan injap tu. Sebab vena mengangkut karbon dioksida. Okay, dia akan mengangkut karbon dioksida daripada sel ke jantung. Okay, ke jantung. Jadi sebabkan tu dia perlukan injap untuk menghalang darah yang berdioksigen tu akan turun. So untuk pergi ke arah jantung pula. So disebabkan tu dia perlu ada injap. Okay, perlukan injap. So ini benar. Okay, untuk B, fungsi jantung adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan. Betul tak? Jantung untuk kita pam darah ke seluruh badan. Tak kisahlah dia mengangkut oksigen ke ataupun karbon dioksida. So jawapan dia adalah ya, benar. Okay, benar. Okay, kemudian C, xylem mengangkut hasil fotosintesis tapi flower mengangkut air dan mineral.
Ya, palsu. Okey, terbalik. Xylem patutnya mengangkut bukan hasil fotosintesis tapi mengangkut air dan juga mineral. Okey, so ni palsu. Selalu dikata betul atau salah kan? Sekarang ni benar atau palsu. Okey, so transpirasi dan gutasi berlaku dalam tumbuhan. Betul berlaku dalam tumbuhan? Transpirasi untuk keluarkan uap air. Manakala gutasi akan keluarkan air dan juga garam mineral. So jawapan dia benar. Okay, itu beza dia, gutasi dan juga transpirasi. Ingat balik boleh? Okay, so soalan seterusnya nombor 2, okay. Ini adalah salur darah. Okay, salur darah kita. So salur darah ni ada 3 ni berbeza. Kita tengok lumen dia. Ini lumen yang besar, di manakala ini lumen yang kecil, ini pula okay, dinding sel dia nipis. Okay, satu sel saja. So membenarkan pertukaran bahan antara darah dan juga sel-sel badan. Darah dengan sel-sel badan. Maksudnya salur darah tu dengan sel badan. So jawapan dia? Ya, betul. Z tu adalah apa nama dia? Apa salur darah tu nama dia? Z. Dia adalah kapilari. Okey, kapilari. Kemudian nombor 2, mengangkut darah beroksigen dari jantung ke peparu. Okey, darah beroksigen. Siapa yang bawa darah beroksigen daripada peparu ke sel-sel badan? Tengok saiz lumen dia. Darah beroksigen. Betul lah tu, oksihemoglobin. Yalah. Darah beroksigen tu yang ada oksihemoglobin lah. So mana satu? Dia perlukan lumen yang besar ke lumen yang kecil? Ya, lumen yang kecil. Kerana tekanan dia tekanan yang tinggi. Okay, tekanan yang tinggi. Sebabkan tu dia mesti lumen yang kecil. Ingat balik yang Syul kata, tengok balik salur getah. Bila awak nak siram bunga kan, awak kena kecilkan lubang salur getah tu untuk tekanan air dia tinggi. Okay, bila awak siram bahagian yang bawah saja, maksudnya dekat, awak tak perlu tekan pun kan. Okay, untuk kecilkan saiz getah tu, saiz pipe getah tu. So jawapan dia X. X adalah arteri ke ataupun vena? Ya, arteri. Okay, so X adalah arteri. Manakala nombor 3, dia membawa darah terdioksigen. Dia perlukan lumen yang luas, yang besar. Okay, so dia adalah Y, iaitu vena. Okay, betul. Okay, so B nyatakan keperluan X mempunyai dinding yang sangat tebal. Okay, apa keperluan X untuk dinding yang sangat tebal? Tadi baru cikgu cakap. Dinding dia kena tebal. Oh, tadi cikgu beritahu lumen kan? Okay, sekarang dinding dia. Nampak tak dinding dia ni tebal daripada yang ni? Kenapa dia kena tebal? Kerana ya, betul. Dia nak menahan tekanan darah yang sangat tinggi. Untuk mengelakkan salur darah tu pecah, sebab tu dia punya dinding tu mesti tebal. Okay, pandai. Baik, kalau faham konsep dia, boleh jawab. Okay. Sebab itu mengelakkan dia pecah kerana membawa tekanan dia nak menahan. Okay, kalau jawab menahan tekanan darah yang tinggi pun boleh. Ataupun nak ucapkan sini untuk mengelakkan dia daripada pecah pun boleh. Okay, itu tujuan asal dia lah. Kenapa dia kena tebal. Okay. Masa dah nak habis dah. Okay, kalau macam tu cikgu stop untuk sampai muka surat ni lah. Okay. Boleh? Cikgu stop sini. Ada soalan ni tak? Okay, nanti kita sambung ke surat yang lain pula. Ada 3 muka surat lagi. Kalau sempat minggu depan kita masuk sedikit bab yang baru lah. Okay.
Student cikgu? Alright. Cikgu harap korang dapat sesuatu walaupun korang diam je. Cikgu macam nak suruh korang buka je video korang tu. Okay, gambar korang tu supaya cikgu nampak korang buat apa. Tapi tak apalah. Macam, tu tak faham, perasaan cikgu. Macam korang, cikgu cakap seorang-seorang je. Macam tu. Kalau awak tengok video Zoom Mak Saleh, maksud cikgu luar negara, dia sangat menghormati lecturer dia tau. Dia buka juga video dia, walaupun dia tumbuk. Dia buat something ke, dia tengah bercakap dengan kawan dia ke, ataupun family dia ke, macam tu tau. So macam at least dia hormat lecturer dia, so lecturer dia beritahu dia tengah buat apa. Tapi cikgu tak boleh paksa awak, mungkin sebab satu kita ada faktor agama. Okay, macam cikgu, kalau cikgu jadi student pun cikgu malas nak buka video. Cikgu boleh je tak pakai tudung kan. Okay, tapi tak apa, yang penting korang faham apa yang cikgu ajar. Okay, sebab ni dah macam direct, cikgu boleh tunjukkan awak video ni ya. Okay, so itu saja. Cikgu harap korang faham. Okay, so minggu depan kalau sempat kita masuk bab baru, bab 4 lah. Okay, jaga diri, jaga kesihatan. Selamat berpuasa untuk yang Muslim. Okay, bye. Okay, bye.